Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini insya-Allah kita akan meneruskan penerokaan kita di hadapan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh barakah dan mukjizat besar yang ditinggalkan oleh melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang insya-Allah kita cuba sama-sama untuk melaluinya dan merasa-rasakan insya-Allah kemukjizatan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala membukakan kepada kita pandangan ataupun gambaran seperti mana yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, kan, supaya Allah Subhanahu Wa Taala alamhu ta'wil, kan, memahamkan dia tentang Al-Quran, ta'wil Al-Quran Karim ataupun tafsir. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat-ayat yang kita cuba baca ni, kan. Jadi seperti mana yang kita insya-Allah telah sebut mungkin dalam kumpulan yang lain, apa cara yang terbaik sekali untuk kita mendekati dan memahami Al-Quran ini adalah membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran itu daripada Al-Quran itu sendiri, kan. Jadi ini kita cuba insya-Allah mendekati Al-Quran ini dari kefahaman Al-Quran Karim dengan tafsir ini sebagai membantu kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran Karim ini. Dia bukan untuk kita memahami tafsir, tapi kita nak memahami Al-Quran, kan. Dan tafsir yang kita gunakan sepatutnya dia membantu kita untuk memahami Al-Quran Al-Karim, kan. Bukan untuk kita membantu kita memahami tafsir itu, kitab tafsir itu, tapi kita nak memahami Al-Quran itu sendiri, insya-Allah, kan. So semalam kita telah membaca permulaan blok yang pertama daripada surah Al-Ma'arij, kan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mendedahkan satu perkara yang amat besar dan penting bagi manusia supaya memahami hakikat, kan? Hakikat perbezaan di antara ataupun keterbatasan kefahaman manusia tentang apa yang menjadi percaturan atau pelaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala dan juga penceritaan kepada manusia ni, kan. Pelaksanaan dia adalah mengikut skema Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan ada perkara yang terbatas pada kefahaman dan pemikiran manusia yang tidak dapat difahami oleh manusia, kan? Melainkan dia adalah merupakan perkara yang ghaib, yang difahami, yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui hakikatnya, kan? Cuma dijelaskan kepada kita, kan. Jadi apa yang dikehendaki daripada kita memahami ini adalah mengambil peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni, kan, dan menyediakan diri kita untuk apa yang sepatutnya kita sediakan daripada dia, kan. Itu adalah tuntutan yang kita disuruh memahami dan mendekati dia, kan. Jadi insya-Allah bukan untuk kita memahami pendetilan daripada perkara-perkara gaib yang di luar kemampuan kita memahami dia,
kecuali apa yang dijelaskan Allah SWT kan. Ini dalam bentuk ayat-ayat mutasyabihat kan. Ayat-ayat mutasyabihat di mana kita baca semalam, Allah SWT menjelaskan kepada kita kan, ta'rujul malaikatu warruh ilaihi kan? Para malaikat dan ruh Jibril kan? Naik menghadap kan? Ta'ruju kan? Naik menghadap kepada Rabb kan? Ilaihi kepada Allah, kepada Tuhan, dalam sehari yang setara dengan yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, setara dengan 50,000 tahun pada perkiraan kita. Dan dalam ayat lain Allah SWT sebut yang setara dengan sehari, yang setara dengan 1000, dia kata kan, 1000 tahun kan. Malam kita baca kan, di dalam surah Al-Hajj kan, ayat 47 kan, Allah SWT menjelaskan kan, wa in yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, dan sehari pada perkiraan di sisi Tuhan engkau, rabbika, ialah seperti 1000 tahun daripada mimma ta'uddun, pada apa yang kamu kirakan kan. Jadi bilangan-bilangan ni semua adalah untuk menjelaskan kepada kita apa yang tidak dapat kita fahami kecuali setakat yang mana Allah SWT menjelaskannya kepada kita kan. So Allah SWT, poin nak menjelaskan ni adalah untuk menjawab apa yang diketengahkan oleh, apa yang dihujahkan oleh orang-orang yang tidak beriman, tidak menerima peringatan Rasul ni, bahawa mereka pasti akan menerima terus sejurus selepas kematian mereka, selepas tamatnya riwayat mereka. Kalau tidak di dunia lagi, mereka akan diazab oleh Allah SWT. Ada juga yang sejurus selepas kematian mereka, terus mereka akan berjumpa dengan apa yang dijanjikan oleh Allah SWT ni kan. Itu adalah dalam konteks yang kita baca semalam kan. InsyaAllah pada pagi ni kita akan sambung lagi kan? Blok yang kedua daripada perbincangan kita. Allah Subhanahu Wa Taala, sebab ini kita kata ni adalah surah Al-Ma'arij, adalah kembar kepada surah Al-Haqqah yang telah kita baca sebelum ni kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang sudut yang lebih terperinci, tambahan daripada apa yang telah dijelaskan dalam surah Al-Haqqah tu. Bentuk dia berbeza sikit kan, tentang kehancuran apabila terjadinya hari kehancuran ni kan, gambaran tentang kegerunan dan kehancuran apabila dia terjadi. Yang bila Allah ceritakan tentang kehancuran dan kegerunan kehancuran ni kan, hari kiamat yang ditiup sangkakala tu, dia adalah ada apa objektif penting nak diceritakan perkara ni. Dia nak menceritakan, satu, menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang kufar ni, yang tidak menerima ni, degil, enggan menerima. Yang kedua, sebagai hujah bukti bahawa ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh untuk menghancurkan kan, gunung, ganang ke dan sebagainya dalam sekelip mata saja, dalam bentuk yang amat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi bukti kepada kekuasaan dan hujah kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka menghujahkan Allah Subhanahu Wa Taala tak mampu untuk, macam mana boleh dihancurkan gunung ganang yang keras bagi seperti batu ni kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dengan detail, seolah-olah ini adalah kita kata kan, petikan daripada gambaran multimedia kita kan, ataupun gambaran grafikal yang dipampangkan di hadapan mata kita. Sebab tidak ada sesiapa yang boleh menceritakan sedetail itu kecuali
kan, kuasa dia yang berkuasa melakukannya sendiri, kan. Jadi sebab itu gambaran-gambaran yang diceritakan dalam Al-Quran ini adalah gambaran yang amat menakjubkan pada ketika yang terutamanya ketika mana diceritakan kepada pertama kalinya kepada orang-orang Arab, kan, di Quraisy ni, kan, di Mekah khususnya, kan, dan juga sehingga hari ini sebenarnya dia masih lagi menjadi gambaran yang amat menakjubkan kepada kita sendiri, kan, kehancuran ni, kan, sebab manusia mengetahui dan memahami bahawa memang dunia ni akan hancur, kan. Sebab tu kita tengok berbagai-bagai filem yang dibuat, kan, untuk menceritakan tentang kehancuran dunia ni, kan, Armageddon dan sebagainya, kan. Konsep-konsep ni juga ada disebut di dalam kitab macam Bible dan sebagainya, cuma tidak ada yang penceritaan dalam kitab-kitab terdahulu tidak sedetail apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, kan. Dan inilah gambaran yang sebenarnya yang kita akan jumpa di dalam Al-Quranul Karim, yang mana yang menceritakan dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang akan menjadikan perkara itu berlaku, kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma takunus samaa'u kalmuhl. Yaum, pada hari ketika mana as-sama', langit, menjadi seperti mana kalmuhl, seperti, kan, al-muhl ni, kan, dia ada berbagai makna, kan. Salah satunya ialah dia adalah minyak, kan, minyak yang digunakan untuk menjelaskan warna dia tu, warna merah kehitaman yang akan menjadi warna langit ketika itu, kan. Ataupun disebut juga, kan, perkara ni disebut di dalam surah Ar-Rahman, kan, tentang warna macam ni, kan, fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatun kaddihan. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti warna kilauan minyak ni, kan, minyak yang warna dia merah kehitaman ni, kan. Itu adalah gambaran, itu satu makna yang kita baca dekat sini, kan. Ataupun yang diterjemahkan dalam tafsir, terjemahan Al-Quran yang saya ambil kat sini, yang kita seperti mana bagaikan cairan tembaga. Dia point dia nak menceritakan warna dia itu adalah merah kehitaman, contoh, kan. Langit pada hari itu akan menjadi warna macam tu. Ini adalah warna yang kita sendiri, bila langit menjadi warna merah kehitaman ni, dia membayangkan akan berlaku sesuatu yang besar lah, kan. Kalau dalam dunia hari ni, bila langit tu menjadi warna merah kehitaman, kan, itu adalah sesuatu sedang berlaku di dalam universe kita ni, kan, di angkasa, kan, yang akan menandakan sesuatu akan berlaku. Jadi warna ni warna yang amat menakutkan bagi siapa yang melihat daripada waktu tu, kan. Wa takunul jibalu kal'ain, dan apa yang akan berlaku ialah gunung-gunung akan menjadi bagaikan bulu yang berterbangan, kan, bulu kapas yang berterbangan, kan. Kerana orang-orang yang kafir ni, yang degil, enggan ni, menerima ni, menyangka bahawa gunung ni satu yang tidak akan hancur, kan. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskannya adalah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Surah Al-Qari'ah yang kita selalu baca ayat 5, kan, wa takunul jibalu kal'ahnil manfush, kan. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan, kan. Dia akan menjadi pecah yang sehalus-halusnya, kan, sehingga dia berterbangan di udara, macam tu, kan. Ini adalah gambaran yang amat grafik, kan, kita katakan, di dalam fikiran minda mereka yang masih mendustakan ni, kan. Dalam rangka untuk, kan, bila dijelaskan lagi dengan gambaran visual yang sejelas ni, kan, kerana mereka tak dapat nak menggunakan akal mereka untuk memikirkan
logik ni kan. So Allah bagi juga hujah-hujah logik yang lain kan, hujah-hujah rasional. Tapi bagi orang-orang yang tak dapat menggunakan akal mereka kan, tak mampu nak menggunakan akal mereka untuk memikirkan hujah-hujah logik ni, dia akan dipaparkan dengan gambaran visual yang macam ni sehingga terkesan ke dalam jiwa kan. Ini adalah pendekatan Al-Quran Al-Karim kan. Sebab kan, gambaran visual yang macam ni kan akan memberi kesan yang berbeza untuk orang-orang yang ada masalah pemikiran. Dia tak mahu memikirkan kerana mereka terlalu sibuk dan terlalu dikuasai oleh perkara lain kan. Mereka terlalu tenggelam dalam memikirkan tentang harta, kemewahan hidup di dunia dan sebagainya kan. Jadi orang-orang yang tak sempat, yang sibuk untuk memikirkan benda lain, fokus dia kepada benda lain, dia memerlukan kepada gambaran-gambaran visual yang macam ni kan. Sebab itu ini adalah satu pendekatan Al-Quran kan? Satu realiti baru dan dunia baru yang akan menyusul dalam satu masa nanti kan. Ini adalah hakikat yang Allah SWT paparkan untuk menceritakan tentang benarnya kan janji Allah SWT dan juga maha berkuasanya Allah SWT menjadikan dia seperti itu kan. Wala yas'alu hamimun hamima. Dalam keadaan kehancuran ini, manusia menjadi tidak karuan kan. Tidak ada seorang teman karib. Wala yas'alu hamimun hamima. Kita kata hamim ni adalah kan, juga digunakan dalam surah yang sebelum ni kan. Kita kata hamim ni adalah kawan rapat kan. Seorang kawan yang rapat tidak akan bertanya pun tentang kawan dia yang paling rapat pada dia kan. Setiap yang menjadi kecintaan manusia termasuklah seorang manusia yang amat-amat sayang dan suka kasih kepada seorang manusia lain, tidak akan mempedulikan lagi kawan dia ni kan. Semua orang pada hari itu akan sibuk dengan diri dia kan. Ini adalah keadaan yang amat visual. Bukan saja visual yang nampak di depan mata di luar ni, kehancuran gunung ganang dan sebagainya, tapi juga Allah SWT juga ceritakan keadaan yang akan dirasai oleh manusia. Ini lebih dekat kepada bagaimana manusia boleh faham kan. Sebab ini berkaitan dengan apa yang akan berlaku dalam diri, dalam perasaan dia kan. Ini keadaan yang amat gawat kan, sehingga kan yang diharapkan tidak akan peduli kepada yang lain kan. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani kan. Yubassirunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Sedangkan yubassirunahum, pada hari itu mereka akan ditunjukkan kepada satu sama lain kan, saling lihat melihat kan. Dan pada hari itu kan, yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Orang-orang yang berdosa ni kan, orang yang tak berdosa macam lain keadaan dia kan. Orang yang berdosa ni amat ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya daripada azab dengan bibanihi, dengan anak-anak dia kan. Ini satu keadaan yang amat berat kan, sukar sekali kan. Kalau di dunia ni kan, kita tengok kan, orang semua teriak bila anak dia ada yang kes sakit, anak dia sakit kan, COVID dan sebagainya kan, sorang-sorang kan. Semua orang sedih melihat mak bapak dia amat prihatin dengan anak dia kan, yang seorang tertinggal tak boleh balik dan sebagainya, semua memikirkan. Tapi hari itu Allah SWT memberi gambaran yang amat ini bukan visual luar tadi, apa yang dapat dilihat di luar kan, ini apa yang akan dirasai oleh hati manusia, dan ini amat menyentuh perasaan manusia kan. Hari itu orang-orang yang sangat suka kepada anak, kasih kepada anak-anak ni
pada orang-orang terutama macam pemuka-pemuka Quraisy ini dianggap sebagai aset yang paling besar lah kan, yang melambangkan pengaruh dan kekuasaan dia kan, anak-anak yang akan mengganti, terutama anak-anak lelaki kalau zaman Quraisy ni kan. Tapi hari itu mereka tidak akan peduli lagi, malah bukan saja tak peduli, kalau boleh anak-anak yang mereka duk protect sangat-sangat di atas dunia ni, mereka nak gunakan untuk menjadi tawaran untuk menebus diri mereka sendiri kan? Jadi masing-masing saling menggunakan satu sama lain untuk menyelamatkan diri dia sendiri kan? Ini adalah keadaan yang amat gawat sekali kan. Jadi seorang yang dianggap wira kan, pada kerabat dia kan, yang menjadi penyelamat, ketua, pelindung keluarga dia kan. Ini konsep penting dalam orang Arab ni, dia ada syekh ni kan, dia ada syekhul qabilah dia kan, yang bertanggungjawab untuk melindungi kan kerabat-kerabat dia ni kan. Tapi pada hari itu dia melepaskan tanggungjawab ni dan menjadikan mereka-mereka yang mengharap pada dia itu sebagai tebusan kalau boleh kan. Wa sahibatihi wa akhihi, bukan saja anak-anak dia, isteri dia dan saudara-saudara dia juga dia akan cuba jadikan tebusan untuk menyelamatkan diri dia kan. Sebab pada hari itu barulah terserlah hakikat yang sebenarnya kan. Yang Allah Subhanahu Wa Taala bayangkan, kalau sebab mereka ni, kalau kita nak faham latar belakang kepada keadaan ni, orang-orang pemuka-pemuka Quraisy ni mereka berusaha sungguh-sungguh untuk mempengaruhi kan public opinions ni kan, ataupun kaum mereka ni kan, supaya menentang Rasulullah SAW kan, menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW kan? Dan mereka bersungguh-sungguh nak menjelaskan bahawa mereka inilah orang yang mengambil berat tentang menjaga adat tradisi kan, mengambil berat tentang kesejahteraan kaum dia dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya Allah SWT akan jelaskan pada hari itu nanti, terserlahlah hakikatnya bahawa mereka ni sebenarnya tidak akan peduli pun dengan apa yang mereka hebat sangat di dunia ni jaga kan, malah mereka akan cuba menjadikan semua ni tebusan untuk mereka kan. Wa fasilatihi allati tuwihi, dan keluarga yang melindungi dia di dunia juga dia akan lepaskan kan. Wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi, dan wa man fil ardi jami'an, semua orang di atas muka bumi ni kan, wa man fil ardi jami'an, semua orang tak terkecuali di atas muka bumi ni yang hidup pada hari itu, thumma yunjihi, mengharapkan tebusan itu dapat untuk menyelamatkan dia kan. Ini selepas hari kehancuran tu, manusia akan dibariskan untuk menuju kepada perbicaraan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kalau kita baca dalam hadis Rasulullah SAW menceritakan tentang gawatnya hari Yaumul Mahsyar itu, sebelum lagi berdepan dengan mahkamah Rabbul Jalil ni yang manusia akan duduk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala berbaris kan, dan tidak dapat untuk berkata-kata lagi kan. Semuanya akan diceritakan, didedahkan satu persatu. Tapi sebelum kemuncak berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu, gawat berada di padang mahsyar itu saja sudah amat menakutkan kan. Dalam hadis yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, hadis menyebut bahawa manusia ni ada yang nanti akan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab tak tahan dah terlalu beratnya kan, berada di padang mahsyar ni, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kalau boleh lepaskan daripada mahsyar ni, masuk neraka pun tak apa kan. Itu diceritakan dalam hadis yang sahih kan. Kalau masuk neraka pun tak apa, tapi janji lepas daripada mahsyar ni. Dia tak tahu bahawa selepas daripada mahsyar tu ada kemuncak lagi kan, berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala
dan semua saksi-saksi yang akan dipanggil, terutama Rasul, syuhada ala nas ni, Rasul akan menjadi saksi ke atas semua, kan, terutama orang yang berdosa ni akan ditanya di hadapan Rasul ni, sama ada mereka ni telah mendustakan kamu ataupun tidak, kan. Jadi termasuk sehinggalah kepada hari akhirat ni, kan, hari akhir dunia ni, semua ni akan berdiri di hadapan Allah SWT dan Rasul akan menjadi saksi ke atas mereka, kan. Jadi sebab itulah semua orang di bumi ni, waman fil ardi jami'an thumma yunjihi, kan, mengharapkan tebusan itu dapat untuk menyelamatkan mereka daripada azab Allah SWT yang sedang mereka hadapi ni. Kalla innaha ladha, sama sekali tidak, tak mungkin akan berlaku. Sebab itu dikatakan kalla ni, kan, untuk menolak semua keinginan kafir, orang kafir ini yang disebut sebelum ni, kan, mereka nak menebuskan diri mereka dan sebagainya, semua ni Allah SWT tolak dengan, kalau perkataan kalla ni, tidak ada kemungkinan sama sekali, kan. Sesungguhnya neraka itulah api yang bergejolak, nazza'atan lisyawa, yang mereka akan hadapi dan masuk ke dalam neraka ni nanti dalam keadaan kulit kepala mereka akan mengelupas, terbuka, kan. Ini bukan cerita yang agak-agaknya tak sakit ke dan sebagainya. Kesakitan itu adalah kesakitan yang boleh dibandingkan dengan apa yang kita akan, kalau kita hadapi benda tu di muka bumi ni, itu adalah kesakitan yang lebih sakit lagi daripada apa yang kita akan hadapi di muka bumi. Malah sebab badan yang akan menghadapi pada akhirat itu juga adalah badan yang sama yang Allah SWT katakan akan dikembalikan kepada kita, kan? Dan kita akan melalui semua perkara ni, kan? Seandainya kita tewas dan masuk ke dalam golongan yang ini, kan, nazza'atan lisyawa, yang mengelupaskan kulit kepala dia, amat sakit sekali, kan. Tad'u man adbara wa tawalla, neraka tu malah akan memanggil orang yang membelakangi dan berpaling daripada agama ketika di dunia ni, kan. Sebab Allah SWT menjelaskan masa di dunia dulu, kan, mereka tidak mempedulikan panggilan Allah dan Rasul, kan. Jadi di akhirat nanti mereka tidak akan dapat melarikan diri lagi daripada panggilan neraka ni, kan. Pasti, kan, orang yang dulu boleh buat main-main, kan, membelakangkan, tak peduli peringatan ni semua, Allah kata di ketika itu mereka tidak akan dapat lari lagi daripada panggilan azab yang akan bukan saja mereka takkan mampu lagi, kan, sebab disebut nanti dalam lain, Allah sebut yauma pada hari yang kita telah baca gitu, kan, surah Al-Qalam, kan, yauma yukshafu an saqin, kan, wa yud'auna ila sujud wa hum fala yastati'un, kan, pada hari, kan, bertemu, kan, terselaknya, kan, betis manusia ni, hari yang amat gawat, lari, kan, tak mampu lagi nak buat apa-apa, disuruh sujud, manusia ni tidak akan mampu lagi sujud pada hari itu, kan, sebab, kan, wa kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun, dulu ketika di dunia mereka telah disuruh bersujud, tapi mereka dalam keadaan mereka sihat, tapi mereka tidak mahu bersujud, kan. Begitu juga ni di dunia mereka dipanggil untuk mendengar apa yang akan disampaikan oleh Rasul, panggilan Allah dan Rasul, tapi mereka berpaling daripada panggilan ini, kan. Jadi di hari akhirat ini balasan yang Allah sediakan adalah sesuai dengan apa yang manusia lakukan di atas muka bumi ini, kan. Untuk kesalahan ni mereka akan berhadapan dengan azab yang macam ni, kan. Wa jama'a fa'aw'a, dan orang yang mengumpulkan harta lalu menyimpannya, kan, juga akan berhadapan dengan keadaan ni, kan. Maknanya salah satu daripada sebab kekafiran mereka terhadap peringatan azab Allah ni adalah kerana mereka enggan menggunakan harta yang mereka kumpul di atas muka bumi ni
kan, dengan penuh kesungguhan dia, seluruh hidup dia digunakan untuk menambah lagi, tapi tak digunakan untuk menyelamatkan diri daripada azab Allah SWT yang Allah janjikan, kan. Jadi konsep dia tu kan, dia amat asyik mengumpul harta ni, sehingga harta tu tak digunakan untuk yang sepatutnya. Banyak yang disebut Allah SWT, memberi makan orang miskin dan sebagainya, kan. Menggunakan dia infak fi sabilillah, tapi tak digunakan untuk tu, kan. Sibuk dengan mengumpulkan harta ni, dan hanya setakat gunakan untuk diri dia saja, kan. Ataupun kumpul tak digunakan langsung, kan. Kerana kesibukan itulah Allah SWT, kan. Sepatutnya semua tu, apa yang Allah kurniakan di atas muka bumi, digunakan untuk menyelamatkan diri daripada ancaman ni, azab yang dijanjikan oleh Allah SWT. Tapi mereka gagal untuk gunakan dia, kan. Jadi di hari akhirat nanti Allah kata, kan, semua ni akan dihadapkan kepada orang-orang yang mengumpulkan harta lalu menyimpan dia, kan, yang telah membelakangi panggilan agama ketika di dunia dulu, kan, panggilan Rasul ni, kan. InsyaAllah kita henti dulu setakat itu. Malam ni insyaAllah kita akan, kalau dipanjangkan umur, tidak ada kemampuan, insyaAllah kita akan sambung lagi dengan ni penghuraian kepada ayat 19 yang terakhir ni, kan. Wa jama'a fa'aw'a, orang yang mengumpulkan, jamaah ni mengumpulkan, kan. Fa'aw'a, lalu dia simpan apa yang dia kumpul tapi tak guna, kan. Simpan, bukan tak guna untuk, tapi tak guna untuk menyelamatkan diri dia daripada azab yang dijanjikan Allah SWT. Dia tak percaya, kan. Jadi insyaAllah kita akan Allah SWT akan jelaskan dengan lebih jelas lagi tentang perkara ni pada malam ni. Jangan ke mana-mana, insyaAllah kita akan bincangkan dia, kan. Kita sudahi dulu dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat